KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Di jam kedua ini, tadi kita belajar mengenai sains kan, dan sekarang ni kita akan belajar mengenai subjek TVET untuk menengah atas dengan sistem penunjukan enjin. Nampak tak, kita akan belajar sedikit benda teknikal hari ini bersama dengan cikgu kita yang pakar. Tapi agak-agaknya siapa cikgu kita kan? Jom saksikan dulu video profil guru. Cikgu Hazmizul Hisham. Selamat datang ke Mahir, cikgu. Apa khabar? Ya, khabar baik, alhamdulillah. Okey, cikgu. Sebelum tu, apa kata cikgu kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah? Silakan. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga penonton. Nama saya Hazmizul Hisham bin Asy'ari yang mengajar di College Vocational Lebuh Kereta Ipoh Perak. Ipoh Perak. Ya, saya. Tapi cikgu orang mana, cikgu? Saya, kalau daripada dialek saya ni agak-agak saya orang mana? Kelantan, bah. Ya, betul. Saya sebenarnya berasal daripada Negeri Sembilan. Okey. Jangan terkejut, Irfan. Saya berasal daripada Negeri Sembilan, tetapi saya dibesarkan di negeri Kelantan. Okey, cikgu. Berapa banyak pengalaman cikgu mengajar subjek TVET ni, cikgu? Dari segi pengalaman, dalam teknologi otomotif ni. Betul. Saya mengajar dalam teknologi otomotif ni dah 10 tahun lah. 10 tahun. Orang cakap dah pakar lah mengenai enjin-enjin semua ni kan. Masih belajar. Masih belajar. Irfan pun akan belajar hari dengan cikgu. Betul. Tapi sebelum tu cikgu, kita kena patuhi SOP sedikit lah. Ya, betul. Jadi Irfan nak minta cikgu untuk gunakan jel pemasmi kuman. Dipersilakan. Okey, Irfan pun nak guna juga. Dan selepas itu kita buka pelitup muka dan simpan di sampul yang disediakan. Adalah kita rasa selamat, cikgu. Ya, betul. Kita masih belum menang melawan betul, COVID-19. masih belum menang. Jadi kita kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dengan hashtag apa? Kita jaga kita. Hebatlah cikgu. Tahu hashtag tu. Famous sekarang ni, Famous, betul. Kemana-mana sahaja kita pergi pun mesti ada hashtag kita jaga kita. Mana-mana sahaja. Kes COVID pun semakin naik kan kat negara kita. Kita tengok semakin meningkat. Betul. Kita doakan supaya cepat-cepatlah reda. Baru kita boleh balik raya. Ya, InsyaAllah. Lama dah rasa pan tak balik. Lama dah, cikgu. Sedih saya, cikgu. Okey, cikgu. Baiklah. Tadi Irfan cakap yang kita akan belajar mengenai TVET menengah atas tentang sistem penunjukan enjin. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini, cikgu? Silakan. Okey. Kalau kita tengok barang ni banyak saya bawa. Betul. Ya. Agak-agak Irfan lah. Saya tanya dulu Irfan balik. Okey. Kalau sistem penunjukannya, apa yang ada dalam fikiran ataupun minda Irfan sekarang ni? Irfan rasa, sistem penunjukan ni yang biasa Irfan tahu, aircon. Aircon Okey, betul. Betul. Kalau markah 10, saya bagi 10. Sebab saya tak nyatakan penunjukan apa. Saya tanya hanya sistem penunjukan. Okey. Ya, betul. Baik. Okey. Tapi sebenarnya bukan sistem itu yang kita nak bincangkan pada hari ini, Pan. Oh, ya ke? Okey, baik. Sebenarnya sistem penunjukan ni, kalau kita tengok daripada tajuk ni sendiri pun dah kita tengok macam lebih jelas dah. Kita tengok dah. Sistem penunjukan. Tapi kita tambah sikit sistem penunjukan enjin. Okey, enjin apa, Ban? Enjin kereta? Ya, betul. Enjin kereta ataupun enjin kenderaan lah. Enjin kenderaan lah. Ya, betul. Okey. Apa fungsi dia ni, Pan? Fungsi sistem penunjukan enjin ni? Ya, fungsi dia. Oh, Irfan rasa untuk menunjukkan enjin lah. Menunjukkan enjin? Betul lah. Betul lah tu. Okey. Kita macam mana? Okey. Sebenarnya fungsi dia adalah untuk mengawal suhu kendalian enjin. Mengawal suhu. Tak nak bagi panas lah, cikgu. Betul, sangat penting. Dan yang kedua adalah untuk membebaskan haba yang terdapat di dalam kawasan enjin ke udara. Ke udara. Maknanya dalam kita punya enjin tu tidak jadi panas lah. Tak panas lah. Tidak panas, maksud saya tidak panas bukan kata panas yang kita boleh rasa dengan tangan. Maksudnya adalah dia punya spesifikasi dia. Okey. Maknanya, faham tak agak-agak? Faham, cikgu. Sekarang saya fahamlah. Okey, saya ada perkaitan sikit, bang. Okey, apa tu, cikgu? Okey. Perkaitan dia adalah
sekarang ni apa yang famous ni? Tadi Irfan cerita pasal SOP. Kalau SOP. kita nak masuk masjid, kita nak masuk sekolah, apa yang kita buat? Kita scan dulu cikgu. Ya, Scan betul. suhu. Okey, betul. Kita akan scan suhu badan kita, betul tak? Betul. Okey, suhu badan agak-agak Irfan, berapalah suhu badan kita? Yang normal. Yang normal suhu badan dewasa. 35 macam tu, 36? Saya pun rasa juga sebab saya bukan dalam bidang medical. Itulah tu. Okey, daripada bacaan kan 36.5 hingga 37.5 Pan. Itu yang normal lah. Yang normal. Okey, kalau lebih daripada suhu tu agak-agak apa yang berlaku pada seseorang tu Pan? Demam lah cikgu. Demam lah kan? Sakit lah kan? Sakit lah. Okey, kalau nak pergi pasar raya tak boleh masuk lah kan? Tak boleh, kena keluar balik. Okey. Sama juga dengan enjin kenderaan. Okey. Dia ada suhu kendalian yang saya sebut tadi. Suhu kendalian bagi enjin kenderaan dia tinggi sikit lah Pan. Bukanlah 30 lebih. Okey. Dia di antara 80 darjah Celsius sehingga 95 darjah Celsius. Itu yang kebanyakan jenis enjin kenderaan. Baik, faham. Itu yang normalnya lah. Ya, betul. Agak-agak faham dah sekarang ni. Faham. Faham Okey. Okey, saya rasa pun itulah kita kata apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, itu orang kata apa? Awal sikit-sikit lah. Ya, sikit-sikit. Dulu tak boleh pergi terus jauh Fan. Iyalah, slow-slow. Kita kena slow-slow. Okey. Baiklah. Okey, dalam sistem penyejukan enjin ini, dia ada berapa jenis agak-agak? Irfan tak pasti lah cikgu. Tak pasti. Jarang Irfan tak pernah belajar benda ni kat sekolah. Betul. Sistem penyejukan enjin ni dia biasanya ada dua jenis. Dua jenis. Yang pertama adalah sistem penyejukan udara. Okey. Dan yang kedua sistem penyejukan cecair. Udara dan cecair. Ya. Apa perbezaan dua ni cikgu? Tengok daripada tajuk kita dah boleh agak kan? Yang tu guna udara. Yang cecair guna cecair lah. Belajar otomotif ni saya cakap kalau siapa yang minat agak mudah lah. Okey, kita kaitkan sahajalah kan. Yang penting apa dia? Yang penting minat. Minat itu penting. Betul okay. cikgu. Tapi hari ini kita akan bincangkan tentang sistem penyejukan enjin jenis cecair. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita teruskan ke segmen seterusnya, apa kata kita berehat dulu? Ya, kita betul. kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hi friends, my name is Kadi Salman. I am 10 years old. I am from Johor Bahru. I am studying in SJGT Ladang Dini. Today I say thanks to my favorite teacher, Mrs. Lalita. She is my favorite teacher, also my class teacher. I don't like to talk a lot. I like to sing a song. Dear teacher, Mrs. Lalita, you are guiding my future. Let me wish on this great moment with my whole heart. Only a good parent and a good teacher can make progress in a country. Thanks to my teacher, Mrs. Lalita. You can see now a small memory. You like this small memory? Okay, thanks for watching this video. Thank you. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan juga Cikgu Azmizul dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Ya. Tadi kita cerita sikit, orang kata apa, mukadimah lah tentang apa kita akan belajar hari ini. Dan sekarang ni Cikgu, kenapa kita ada sarung tangan dan sebagainya ni? Okey. Sebenarnya sarung tangan ini adalah dipanggil alat keselamatan lah. Kalau kita bekerja di bengkel, khususnya bengkel otomotif, kita perlu guna benda ni. Supaya apa? Untuk melindungi tangan kita daripada terkena bahan-bahan, contohnya bahan kimia ke, bendali-bendali yang boleh menghakis dan sebagainya kan. Ini langkah keselamatan lah. Langkah keselamatan. Satu lagi adalah apa ni? Oi. Cermin mata? Saya try pakai. Sila. Handsome lah cikgu kita. Okey. Tapi untuk kali ni saya tak pakai lah. Tak pakai lagi sebab lah. dalam studio dia okey sikit orang cakap. Sikit. Okey.
Okey, cuma saya kena pakai sarung tangan lah. Boleh kan, Pan? Boleh, cikgu. Okey. Sebab cikgu nak kendalikan ni benda-benda bahaya ni kan. Okey, silakan. Okey. Cantik cikgu sarung tangan cikgu. Dia tak sama dengan sarung tangan lain, contohnya macam doktor punya ke? Okey, dia berbeza sikit lah sebab biasanya untuk yang di bengkel automotif dia waterproof lah kat bawah ni. Waterproof. Jadi dan juga dia fit dengan tangan kita supaya selesa untuk kita pegang komponen. Okey, faham. Contohnya satu lagi, kalau untuk contoh bengkel Kimpalan, dia punya sarung tangan besar sikit sebab dia untuk pegang besi dan sebagainya yang objek yang panas. Jadi memerlukan sarung tangan yang berbeza. Okey. Dan kalau untuk kita punya subjek ni, yang tu pun dah okeylah. Okey dah. Memadai orang cakap. Memadai orang cakap. Okey cikgu. Rasanya cikgu nak cerita mengenai komponen, mengenai sistem penunjukan enjin kita ni. Jadi kita mulakan. Okey. Di atas meja kita ni banyak komponen dia tak? Betul. Ada berapa agak-agak dia? Ifan tak sebab kira lagi lah cikgu. Sebab kira? Saya dah kira dah. Dah kira dah? Okey. Okey. Ada berapa? Ada 9. 9. Okey, banyak sebenarnya. Tapi yang utamanya ni 9 lah. Untuk sistem penyejukan enjin jenis cecair. Okey, pandai. 10 markah. 10 markah. Okey. Saya pergi ke sini dulu. Okey. Itu apa tu cikgu? Okey. Pernah tengok tak benda ni? Jarang lah cikgu nampak. Jarang. Pernah, Ifan mesti ada kereta kan? Ada. Pernah buka tak hood depan? Pernah. Pernah buka? Pernah jumpa tak benda ni? Ada cikgu. Ada kan? Biasa orang pernah tengok benda ni. Betul. Okey. Hari ini kita tengok komponen yang pertama adalah dinamakan benda ni yang kita tengok ni. Nama dia radiator. Ya, radiator. Okey. Radiator ni apa fungsi radiator ni? Radiator cikgu, fungsi dia saya rasa menyejukkan. Belum belajar otomotif pun dah hebat. Betul ke cikgu? Betul. Okey. Fungsi dia menyejukkan cecair penyejuk ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil coolant. Coolant. Okey. Baik. Dia ada bahagian dia lah di dalam binaan radiator ini. Yang di atas ni kita panggil tangki atas. Senang kan? Yang di bawah panggil tangki bawah. Okey. Mudah tak? Mudah. Okey. Di antara tangki atas dengan tangki bawah, dia ada sirip udara. Apa cikgu? Sirip udara. Bukan ikan saja ada sirip. Okey, udara pun ada sirip. Okey, sirip udara. Okey, di antara sirip udara ni kita ada tengok satu line, straight line ni ke bawah. Itu dipanggil tiub. Okey. Baik. Tiub ini adalah laluan bagi coolant tadi. Okey. Laluan ke mana? Laluan ke bawah cikgu? Betul. Tapi fungsi dia ataupun kendalian dia kita bincang selepas ini. Sekarang ni kita tengok komponen dulu. Okey. Itulah yang berkaitan dengan radiator. Tangki atas dan tangki bawah. Tengah dia ada apa? Sirip. Antara sirip ada coolant di dalam. Yang di luar dia? Apa tadi cikgu? Tiub. Coolant di dalam, tiub dekat luar tu. Okey, faham. Maksudnya dalam tiub tu ada coolant yang mengalir. Okey, selesai bahagian radiator. Okey, lepas ni kalau puan balik, kalau buka ni dah tahu dah orang tanya apa? Radiator. Betul tak? Tahu dah. Yang kedua. Cikgu? Yang kedua, komponen yang kedua adalah ke atas ni. Apa tu yang warna gold ni? Apa dia nama dia? Okey. Kita panggil apa cikgu? Okey. Kita panggil penutup tekanan radiator. Okey. Sebab dia berada di atas radiator. Betul. Okey, senang kan? Senang. Okey. Okey, ni penutup tekanan radiator ataupun saya bawa kat sini yang besar sikitlah. Okey, ni sama je. Ni. Ini adalah penutup tekanan radiator. Kalau kita tengok penutup tekanan radiator ni dia ada binaan dia. Okey, yang pertama adalah dia ada injap. Okey. 2 injap. Okey, injap tekanan dan juga injap vacuum yang ada kat bawah ni. Nampak je simple, tapi dia punya fungsi sangat penting pada sistem penyejukan enjin jenis cecair. Okey, senang saja kan? Okey. Itu berkaitan dengan penutup radiator. Okey. Seterusnya kita habiskan kat sini dulu Pan. Apa lagi kita ada kat situ cikgu? Okey, saya pusing lah. Boleh. Okey, saya pusing. Wah, tu apa bola tu kan? Biasa nampak tak ni?
Kipas. 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 Senang saja mata pelajaran otomotif. Cikgu pusing lagi sikit, cikgu. Pusing lagi Okey, cikgu. Okey, biar penonton kita nampak kan. Okey. Okey. Kat sini adalah kipas. Kipas. Okey, apa fungsi kipas? Macam biasalah, menyejukkan juga. Menyejukkan, memberi angin. Memberi betul tak? angin kepada radiator. Betul. Kalau kita kipas di shieling memberi angin kepada kita. Betul. Supaya kita tidak Panas. betul. Kalau yang ni kipas pada radiator, dia akan menarik angin yang berada di hadapan radiator ni untuk saya pusing balik. Pusing balik. Okey, memberikan udara yang sejuk. Masuk udara sejuk tu bukan sejuk macam ais pan. Okey. Udara luar lah. Udara luar lah. Dia akan terperangkap pada sirip udara yang berada di radiator ni. Okey. Dia membantu. Okey, cikgu. Cikgu pusing ke depan sikit, cikgu. Pusing ke depan sikit lagi. Okey. Begitu. Okey. Baik. Itu berkaitan dengan kipas. Kipas kita lah. Okey. Dia menyedut udara daripada bahagian luar untuk kena kepada sirip udara. Okey. Saya pusing sekali lagi dah. Pusing lagi sekali. Okey. Tak apa, cikgu, tak ada masalah. Okey. Okey. Sebab kita nak habiskan kat sini dulu. Okey, boleh. Okey. Kipas selesai, radiator selesai, penutup selesai. Cikgu, ke depan sikit boleh? Ke depan mana? Pusing. Ni lagi. Okey, sorry. Okey, kita nak bagi adik nampak Yang rumah. putih ni. Okey. Yang putih ni apanya agak-agak Apa tu, cikgu Tak apalah, saya jawab yang ni. dalam tu rasanya macam ada tu cair. Betul. Nama dia adalah tangki pengembangan. Tangki pengembangan. Ya. Okey. Dalam bahasa Inggeris dipanggil expansion tank. Expansion tank. Okey. Okey. Betul kan? Betul sebutan saya kan? Betul, cikgu. Okey. Molek lah tu. Molek. Okey. Tangki pengembangan ini berfungsi sebagai saya ulang balik pada radiator. Okey, baik. Okey. Apabila enjin kenderaan beroperasi dalam keadaan running, tekanan ataupun suhu di dalam radiator ni akan meningkat. Betul. Benda ni tertutup. Betul tak? Okey. Tertutup. Itu sebabnya tadi saya kaitkan balik dengan penutup radiator ni. Apabila tekanan tinggi dalam bahagian radiator ni, dia akan menolak. Spring ni boleh menolak. Dia akan menolak spring ni ataupun injap tekanan ni ke atas. Okey. Kita kena tengok pada radiator ni, dia ada satu salur yang menghubungkan bahagian radiator ni kepada tangki pengembangan. Okey, sebagai apa nama pengembangan? Maksudnya tekanan yang ada dalam ni akan disalirkan kepada tangki pengembangan ni. Tekanan tu of course lah sekali dengan coolant yang ada ni. Betul. Jadinya coolant yang tertolak keluar disebabkan tekanan yang tinggi akan mengalir masuk ke dalam tangki pengembangan ataupun expansion tank. Okey. Selesai di sini saya. Okey, belum lagi. Ada lagi. Banyak komponen kita ni, Pan. Okey. Yang satu lagi di sini penting. Okey. Ni saya buat model ni, Pan. Sebenarnya dia bukan macam ni, sambungan dia daripada atas ke bawah bukan macam ni. Ni sebab kita nak wujudkan tekanan nanti pada ujian tekanan nanti. Sebenarnya salur atas ni dia sambung ke bahagian enjin dan bawah ni pergi ke bahagian enjin. Dia bukan terus sambung macam ni. Okey, ini hanya untuk model. Model sahaja. Okey, inilah saya ambil yang ni. Dia ada dua sebenarnya. Okey, dua. Dia ada dua. Yang di atas dia panggil hose atas. Hose atas. Okey, faham. Yang di bawah dipanggil hose bawah. Senang kan? Senang. Okey, cukup senang saya rasa. Okey. Okey. Apa fungsi hose ni? Fungsi hose ni Macam kita siram bunga, apa fungsi? Untuk memancur pula. Betul lah. Memancurkan air kan? Okey. Dia sebagai saluran coolant. Kalau dalam coolant. sistem penyejukan enjin dia panggil untuk saluran coolant. Kalau tangki atas, kalau hose atas untuk saluran coolant daripada enjin ke radiator. Okey. Kalau pada saluran bawah adalah daripada radiator ke enjin. Itu dia punya kitaran dia. Okey, selesai kat sini. Okey. Dahlah selesai untuk bahagian radiator dan juga 3 komponen yang kat sini. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada dalam sikit, Pan. Dalam sikit je dalam sikit. Okey, saya ambil yang ni dululah. Apa benda tu, cikgu? Cuba Pan pegang. Okey. Berat semacam ni, cikgu. Okey, berat kan? Berat. Okey, ini nama dia. Saya minta balik boleh? Boleh. Okey. Takut Pan berat nanti cedera. Itulah Ifan pula tak pakai sarung tangan kan. Okey, itu saya terus ambil. Okey. Takut berbahaya. Betul. Okey.
Ini dipanggil water pump Water pump. ataupun pump air. Okey. Okey. Nama dia pump air, tapi sebenarnya dia pump coolant yang ada di dalam sistem penyejukan ni. Okey. Tapi nama dia kita panggil water pump ataupun pump air lah. Faham. Okey, binaan dia daripada besi lah. Besi. Kat dalam ni kita nampak ada macam bilah dia kan? Betul. Bilah dia ni. Okey, bilah dia berfungsi untuk mengepam. Nama dia pump air, fungsi dia untuk Mengepam. Betul. Cukup mudah. Cukup mudah. Okey. Okey. Fungsi dia mengepam coolant untuk dihantarkan ke bahagian-bahagian enjin lah. Okey, itu sahaja fungsi bagi pump air ataupun water pump. Okey. Okey. Selesai yang kat sini. Selesai. Oh, sorry. Ada satu lagi. Sebenarnya macam mana dia berpusing ni, Pan? Tak pastilah cikgu. Pakai bateri ke? Ada orang pusing ke macam mana? Mungkin pakai bateri? Pakai bateri? Tidak. Tidak Sebab enjin kita berpusing. Okey. Ini akan disambungkan dengan puli. Nama dalam bahasa Inggeris dia puli. Puli ini akan dihubungkan melalui belting ataupun tali sawat. Okey. Dan akan memusingkan ni lah apabila enjin kenderaan berpusing, dia akan memusingkan Water pump ni lah. water pump ni. Okey. Jadi water pump ni akan berfungsi sebagai pump tu lah. Pump lah. Okey. Bila bergeraknya enjin, bergerak sekali lah kita punya pump air ni. Betul. Faham? Okey. Yang seterusnya adalah saya ambil Apa tu cikgu? saya letak sini dulu. Okey. Ada dua kat sini. Ni apa pula cikgu? Bentuk macam apa? Macam Okey. bel. Kawan saya cakap bentuk dia macam UFO. UFO. Okey. Okey. Ada nampak sikit? Nampak sikit kan kalau dia dekat atas macam UFO lah. Okey. Nama dia adalah laras suhu. Laras suhu. Ataupun dalam bahasa Inggeris termostat. Termostat. Okey. Kalau kita perhatikan kat sini dia ada spring ke atas dan dia ada injap. Ada injap. Okey, betul. dia akan tolak nanti benda ni. Okey. Siapa yang tolak? Apa yang tolak cikgu? Suhu akan tarik dia. Bila suhu tu panas, Dia akan suhu coolant tadi. suhu coolant tadi. Dia akan tarik benda ni. Faham. Fungsi dia adalah sebagai Betul? umpamanya gate. Okey. Macam pintu. Macam pintu. Okey, Faham. apabila dia terbuka, coolant dapat melaluinya. Faham. Okey. Ataupun fungsi dia ni adalah untuk orang panggil menyelenggara suhu kendalian lah. Menyelenggara suhu. Apabila suhu sampai kepada tahap yang sepatutnya terbuka, dia akan terbuka. Buka lah. Okey. Baik. Itu nama dia bagi nama komponen bagi termostat ni. Okey. Cikgu, kalau suhu yang optimum untuk kita punya injap terbuka tu berapa suhu dia? Okey, suhu kendalian enjin berapa? Saya cerita tadi. 80 ke 95? 80 hingga ke 95 darjah Celsius. Darjah Celsius. Okey, kebiasaan kalau saya tak nak jawab lagi lah. Okey, boleh? Lepas ni kita ada ujian untuk dia. Kita tak sabar dah ni. Okey, cikgu, teruskan ni. Komponen apa lagi kita Komponen yang ada, apa Ah. lagi Okey. Ini, nampak kecil. Nampak kecil. Tapi, Apa dia agak-agak? tak pasti dah cikgu. Apa nama dia? Fungsi, bukan fungsi, nama dia Nama dulu. dia, Kita kena kenal nama dulu. Okey. Nama dia adalah penderia kipas. Penderia kipas. Okey, penderia kipas. Kenapa nama dia penderia kipas? Untuk dia detect kipas ke cikgu? Betul. Betul ke? Ya. Faham. Okey, sebab kipas ni berpusing secara automatik. Betul. Bukan dia apabila kita start enjin dia terus berpusing. Sebab apabila suhu yang sepatutnya berpusing, baru dia berpusing. Siapa yang kawal? Itulah. Penderia kipas Penderia yang kipas kapas, lah. yang kawal. Okey. Deria ni fungsi dia Untuk mengesan. mengesan. Dia mengesan. Okey, patutnya suhu berapa, dia akan hantar isyarat ke kipas untuk berpusing. Jadi kipas kita berpusing. Jadi dapatlah kendalian kipas tu dapat diterjemahkan lah. Dapat terjemahkan. Okey. Saya rasa ada satu lagi Apa tu, yang cikgu? besar. Yang besar? Okey, ini dia nampak. Pernah tengok benda ni, Pan? Dekat kereta dah cikgu. Dekat kereta dah. Biasa pemandu kenderaan, perkara yang selalu dia tengok adalah benda ni. Betul lah cikgu. Masuk kereta nampak ni dulu. Betul. Nama dia meter. Meter. Tapi kat sini dia ada 3 jenis meter. Tapi yang kita nak fokuskan hari ni adalah meter yang di sebelah sini. Suhu kan cikgu? Ya. Meter suhu ataupun temperature gauge. Okey. Baik. Kita tengok ni, dia ada jarum. Dia boleh pusing, Pan. Nampak dia turun tak? Ni saya pusing dengan tangan lah. Faham. Hakikat sebenar dia akan dikendalikan dengan sistem penyejukan ni. Okey. Okey. Okey, dia ada di bawah
C dan di atas H. okey. Cikgu kebawahkan sikit boleh untuk Ke bawah. nampak Ni. Okey. Baik. C dan H. C mewakili bagi C cool. cool, Okey, sejuk kan? sejuk. Okey, H Hot. hebat anak murid saya. Sebab cikgu bila. Baru setengah jam jadi anak murid. Itulah tu. Sudah dapat menguasai tajuk ini. Okey. Okey. Fungsi dia apa? Fungsi dia untuk mengawal ni lah. Untuk kita tengok suhu kita macam mana. Cool ke keadaan kereta kita, enjin kita tu ataupun panas ke. Okey. Daripada 10 markah, 7 lah saya bagi yang ni. Okey, ada benda tak cukup tadi? Dia memberi isyarat kepada pemandu. Isyarat apa? Isyarat tentang suhu di dalam enjin kita tu lah. Betul. Okey. Maksudnya, biasa kita start kereta, kita jalan ke mana-mana, meter ni berada lebih kurang, kalau tengah dia bawah sikit dia. Bawah sikit dia. Okey. Dia ada suhu dia tu. Okey, ini meter jenis jarum. Ataupun analog lah. Okey. Dia ada pelbagai jenis meter temperature ni ataupun meter suhu. Dia ada jenis yang macam ni ataupun dipanggil jenis analog ataupun yang seterusnya adalah jenis digital. Dia menggunakan paparan skrin. Kereta-kereta baru sekarang ni yang moden dia guna paparan skrin saja, tak ada dah jarum macam ni. Dan yang satu lagi jenis lampu penunjuk. Dia tak ada macam ni. Dia just bagi lampu penunjuk. Biru, merah. Kalau biru tu sejuk lah. Biru sejuk. Okey. Merah panas. Kalau kita tengah bawa kereta, tengah drive kereta, tiba-tiba lampu penunjuk tu nyala, warna merah. Allah. Bermaksud apa? Enjin kita panas sangat lah. Enjin kita panas. Kena berhenti tepi lah. Kena berhenti tepi. Okey. Kalau kita teruskan perjalanan, kemungkinan akan ada masalah yang lebih besar. Kita tak naklah benda tu jadi, betul tak cikgu? Baik kita berhenti kat tepi, relax sekejap. Kalau ada nombor telefon kawan ataupun towing lah ke bengkel yang berdekatan. Okey cikgu, terima kasih banyak kerana mengajar Irfan mengenai komponen bagi sistem penyuikan enjin ini. Dan sekarang ni kita nak berehat dulu, kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Hai, saya Firdaus Hakimi bin Ahmad Fazli, murid Sekolah Kebangsaan Perkhidmatan Badak, Kuantan, Pahang. Saya dari kelas tahun 6 Iman. Saya ingin mendedikasikan ucapan jutaan terima kasih kepada semua guru SK Perkhidmatan Badak kerana telah banyak mengajar saya tanpa mengenal erti penat dan lelah. Tanpa cikgu, siapalah saya? Biasa cikgu akan saya kenang. Saya sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Masih bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Azmizul dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah nampak komponen-komponen tentang penyuikan sistem enjin ni. Jadi sekarang ni cikgu, apa pula yang kita akan lakukan? Okey, kita dah kenal komponen tadi. Betul. Ada 9 komponen. 9 komponen. Okey, komponen-komponen ni sangat penting. Okey, sangat penting kerana jika berlaku satu kerosakan atau kegagalan pada komponen yang saya sebut tadi, dia boleh menyebabkan efek ataupun kesan yang besar kepada sistem penyejukan enjin jenis cecair. Antaranya cikgu, apa akan jadi? Contohnya rosak. Kalau contoh hos rosak. Hos rosak. Hos rosak apa agak-agak dia? Bocor. Apabila hos bocor, coolant akan keluar. Aduh. Coolant tak ada, enjin akan panas. Itu dia punya masalah dia. Apabila enjin panas, banyak lagi lah benda yang akan berlaku. Betul. Itu dia. Jadi 9 komponen tadi perlu dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik. Kalau rosak, segera ke bengkel lah untuk mendapatkan khidmat pakar. Betul. Jangan kita teruskan bawa kenderaan disebabkan oleh
kita tak tahu. Dan kita pun tak nak membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Betul. Tiba-tiba kereta kita tengah bawa breakdown. Aduh. Jadi boleh berbahaya kepada orang lain lah. Betul cikgu. Okey. Untuk kali ini kita akan buat ujian, sedikit ujian lah, Fan. Ujian Ujian. Sebab kita ujian ni orang kata macam kalau ada sistem ni mesti kita kena uji. Uji dulu. Uji apa yang berlaku, betul tak? Okey, hari ni saya akan buat demo amali lah lebih kurang. Okey. Tentang sistem tentang ujian tekanan pada radiator. Okey, ujian tekanan pada radiator. Okey. Untuk ujian ni kita boleh tengok video sikit, Pak. Cikgu ada sediakan video? Ada, saya dah buat semasa saya di bengkel di College Vocational saya. Mak. Kalau macam tu, jom kita sama-sama saksikan. Ya. Okey cikgu, video ada dekat belakang ni. Ya. Nampak? Okey, kita tengok ni pelajar saya lah ni. Okey, dia buat apa tu, Pan? Dia buka penutup radiator ataupun penutup tekanan radiator. Okey, dia pasang penutup khas untuk ujian tekanan radiator. Okey. Dia tengok dia pasang tu. Dia pasang dulu. Okay. Ni anak murid cikgu kan ni? Anak murid saya. Ni pelajar tahun 2. Tahun 2. Okey. Itu dia penutup khas bagi ujian tekanan. Okey, kita gunakan penutup khas Ya. Okey, ni apa cikgu? Okey, ni yang kita tengok kat sini ni, dia dipanggil alat untuk menguji tekanan radiator ataupun radiator tester kit ataupun radiator pressure tester kit. Banyak nama dia. Banyak macam-macam. Tapi yang lebih tepat adalah radiator pressure tester kit. Okey. Kita nak tengok pressure dia banyak mana kan? Ya, kita tengok ada meter kat situ kan. Meter tu adalah mewakili tekanan. Okey, baik. Okey, ni kita boleh tengoklah apabila kita uji tu, kita boleh tengok pada meter apa yang berlaku pada meter tu. Okey. Kita tengok meter tu tak bergerak, betul tak? Tak bergerak. Okey, maknanya tak ada pergerakan pada jarum meter. Okey, dia kena riliskan tekanan sebelum cabut dia punya hose tu. Okey. Baru boleh cabut. Baik. Okey, dia simpan balik, lepas kerja kena simpan. Betul tu. Baru ada disiplin. Dari etika ni lah. Betul, sebab di bengkel ni banyak benda yang boleh mendatangkan risiko. Baik cikgu. Okey. Tadi dah tengok pelajar saya buat kan? Dah cikgu. Okey. Ini di sinilah yang untuk yang pelajar buat tadi di kereta. Jadi saya tunjuk lebih kurang lah pada model di sini. Yang dia guna tadi yang saya bawa ni lah. Yang dipanggil alat menguji tekanan pada radiator. Okey. Kat sini dia ada, kalau kita tengok dia ada meter, betul tak? Jangan bertukar dengan meter tadi. Itulah tu. Itu meter untuk suhu yang kita nak tengok. Ini meter bagi tekanan. Okey, kat sini dia ada sengatan dia. Dia ada unit dia. Okey, yang sebelah kita tengok 0, 0.5, 1, 1.5 itu adalah unit tekanan diwakilkan dengan unit bar. Okey. 0 bar, 0.5 bar dan 1 bar. Baik. Okey. Dia sambung tadi, Irfan tengok dia sambung pada radiator. Okey. Ini disambung macam ni lah. Okey, dia ambil ni dia panggil special apa tadi je? Dia panggil penutup khas untuk menguji. Dalam yang ni dia terdapat pada alat menguji radiator ni lah. Okey, dia ada beberapa penutup khas. Agak-agak Irfan, kenapa dia ada banyak macam ni? Ikut kepada kita punya saiz radiator. Betul memang bijak lah Irfan. Okey, dia ada banyak bukanlah banyak, 3 je kat sini. Sebenarnya dia bergantung pada set ni. Ada yang ada 5. Okey, biasanya 3 lah sebabnya dia nak sesuaikan dengan lubang pada radiator ni. Okey, kalau yang jenis besar kita pakai yang besar. Dia bergantung kepada jenis. Okey, kalau yang ni kita pakai yang ni lah. Okey, kita boleh masukkan di sini. Itu yang normal lah cikgu Yang biasa lah. Orang panggil common lah. Okey, baik. Okey, masuk kat sini Okey, kita masukkan dulu. Okey. Okey, dah ketatkan. Masuk ke Pan? Sengit nanti Okey, dah masuk Pan. Okey, sebab tinggi selalu buat kerja dia rendah. Betul lah tu. Ni tinggi je jadi nampak janggal sikit lah Pan. Okey. Tapi tak apa, cikgu power. Masih belajar. Okey. Okey. Kita sambung tadi yang pelajar kita tengok sambung. Kenapa kita buat benda-benda ni? Itulah tu. Kenapa sebenarnya tujuan dia? Okey, kita sambung ni. Okey, kalau kita sambung kita pump macam tadi kan? Okey, kita pump. Okey, nampak tak Pan? Okey, kita pump. Apa yang berlaku pada jarum tadi?
Dia turun ke bawah cikgu. Turun. Nah, Apa perbezaan dengan yang pelajar saya buat tadi? tadi dia dekat tengah-tengah tadi cikgu. Dekat tengah-tengah. Betul. Tak turun. Kat situ dia ada memberi petunjuk kepada kita sebagai mekanik. Okey. Apa petunjuk tu cikgu? Okey, ni saya cerita Saya buka balik, tekan release ni. Kita tekan. Tak payah release lah sebab dia tak ada pressure, betul kan? Betul. Okey, yang tadi release sebab masih pressure, masih bertekanan. Okey, kita buka balik. Baik. Okey, kita simpan kat sini dulu. Yang paling penting kena simpan lah. Kena simpan sebab pelajar kita ajar simpan, cikgu pun kena simpan lah. Okey, betul lah. Okey. Okey. Tadi pelajar buat jarum dia stay ataupun static. tidak turun. Tidak turun. Yang saya buat tadi jarum tu Turun ke bawah. Turun ke bawah. Okey. Situ ada isyarat dia. Isyarat dia apa, apabila stay bermaksud tekanan tu tiada yang turun. Maksud turun. tekanan tu Stabil. stabil. Mana tak ada penurunan. Okey. Okey. Yang saya buat tadi ada penurunan. Bermaksud ada kebocoran. Okey. Okey, lupa saya nak sebut tadi. Sebelum tu. Okey, kita pump, kita tengok pada penutup radiator. Penutup radiator. Sebab tadi saya belum cerita. Okey, penutup radiator ni dia ada nombor dia. Nombor Nampak tu tak? apa cikgu? Mewakili apa? 0.9. Okey. Mewakili tekanan. Cikgu tunjuk kat kamera sikit. Okey, kita boleh tengok nombor dia 0.9. Okey, mewakili 0.9 bar. 0.9 bar. Dia punya had pada pressure pada Injap tu. Injap ni. Okey. Penutup tekanan radiator. Jadi kita kita pump tadi perlulah mengikut tekanan yang ada maksima pada tu lah. Ya, betul. Okey, sampai 0.9 sahaja. Ya. Faham. Plus faham. minus lah. Plus Lebih minus. sikit ataupun kurang sikit tu boleh dikira lah sebab dia akan seragamkan balik. Seragamkan. Macam saya tadi jarum tu dia turun. Turun je. Bermaksud apabila macam tu kita kena cek pada sistem kita. Mesti ada kebocoran. Apabila ada kebocoran mesti ada apa yang keluar. Coolant lah. Iyalah. Coolant akan keluar. Jadi kita lepas kita tengok bermaksud kereta aku ni ada kebocoran tentang sistem penyejukan enjin. Jadi kita kena cek dengan mata Dengan ataupun mata. keedah visual. Okey, kita cek betul-betul. Tengok semua sekali. Bunyi Tengok apa dia. Ada bocor lah dekat hose. Okey. Jadi kita kena tukar hose. Tukar hose. Contoh sebenarnya lah. banyak lagi kemungkinan. Macam tadi pelajar saya buat dia pump steady. Steady. Maksudnya tiada penurunan tekanan. Maknanya semua okey lah. Ya, maksudnya sistem penyejukan cecair itu berada dalam keadaan yang baiklah. Tak ada penurunan tekanan. Okey. Itu bagi ujian tekanan pada radiator. Okey, pertama. Itu pertama. Maknanya mekanik selesai dah kerja dia yang pertama. Okey. Okey, yang kedua kita kena tengok ujian tekanan pada penutup radiator. Penutup radiator. Ni pun sebab dia ada spring. Okey, dia ada spring tekanan, dia ada injap tekanan. Jadi kita kena uji tekanan. Benda ni rosak, yang saya cakap tadi ingat tak? Kalau salah satu benda rosak, dia akan memberi kesan kepada sistem penyejukan enjin. Faham? Jadi kita kena cek juga benda ni. Okey. Benda ni boleh rosak. Boleh rosak juga Boleh kan? rosak. Nampak je macam tak rosak penutup je pun kan. Tapi boleh rosak. Okey. Okey. Faham? Untuk amal ini pun saya ada bekalkan video daripada Ipoh. Ada video dari Ipoh juga? Ada Kalau video macam daripada tu, Ipoh. Okey, jom kita boleh saksikan. Okey. Okey, ni pelajar saya juga ni. Sekelas dengan yang tadi. Sekelas tadi, member lah. Okey, tengok dia pasang yang warna hitam tu dipanggil adapter. Adapter. Okey, dia pasang balik penutup khas untuk menguji tekanan. Okey, faham. Okey, yang sebelah tadi tu dia pasang penutup yang kita nak uji lah. Nampak ada dua kan? Yang tu bar dia berapa cikgu? Limit dia? Sama ke? Yang ni sama 0.9 juga lah. Dia bergantung kepada jenis kenderaan ataupun jenis enjin ataupun jenis sistem tu sendiri. Jenis sistem itu sendiri. Faham. Okey, dia masukkan? Dia masukkan hose. Okey, dan dia pump balik. Okey, nak cek tekanan dengan ni? Cek tekanan juga. Macam tadi juga konsep dia. Macam mana? Okey, tengok tekanan dia stay tapi nampak rendah. Bawah pada 0.5. Okey. Tengok dia selesai dah. Dah selesai dah. Senyumlah dia. Senyumlah. Dah selesai kerja kan. Okey, cikgu. Kita sekarang ni dah tengok tadi kan ada murid cikgu buat untuk menguji kita punya penutup. Ya, menguji penutup tekanan radiator. Okey. Sebab benda ni boleh rosak. Okey, yang dia buat tadi kita tengok tekanan dia stay tapi rendah. Okey.
kita kena gunakan dia punya apa nama dia tadi saya cakap? Adapter. Oh, adapter. Adapter. Okey, adapter. Kita sambungkan adapter ni yang warna biru ni saya ambil. Okey. Ifan suka ke warna biru? Suka. Suka Okey. Saya pun suka. Okey. Kita ambil, masukkan pada penutup tekanan radiator yang kita nak uji. Okey, kita masukkan balik. Okey, masukkan biar ketat lah. Jangan masuk separuh sebab dia akan membebaskan tekanan. Jadi kita pastikan dia masuk dengan betul. Dia ada dia punya tahap dia tu. Okey, kita pusing. Klik dia sampai habis. Okey, selepas tu kita masukkan yang penutup khas daripada alat penguji tadi. Okey. Kita masukkan. Okey. Boleh cikgu Boleh insya-Allah. Okey. Sebab bulan puasa ni tenaga kurang. Memahami cikgu. Okey, ini adalah uji. Jadi kita pun masukkanlah balik macam dia buat tadi lah. Kita pump macam biasa. Okey, saya nak cerita pasal dapatan dia. Kalau dia statik pada contoh, kita pump dia statik pada 0.9. Bermakna dia tak ada penurunan. Bermakna penutup ni okeylah. Dalam keadaan yang baik lah. Dalam keadaan yang baik. Kalau kita pump dia terlampau tinggi. Lebih pada 0.9, kita pun tak nak juga sebab kemungkinan injap tekanan tu dah jam. Faham. Okey, kalau kita pump tadi, dia turun ataupun kita pump turun bermaksud mungkin seal yang ada pada radiator tadi, penutup radiator ni, seal ni mungkin rosak ke koyak ke, kita kena tukar baru. Faham. Okey, yang seterusnya Abang, yang ketiga, ujian yang ketiga adalah ujian kita nak uji laras suhu ataupun nama dia termostat. Okey, kita nak uji laras suhu. Okey. Laras suhu ni ada juga video dia. Ada video juga, kalau jom kita saksikan. Okey. Ni perempuan pula. Saya biar ada orang panggil lelaki perempuan kena ada gitulah. Sebab kita ada pelajar perempuan. Jangan terkejut. Itulah tu. Ada juga pelajar perempuan otomotif Okey, sekarang ni dipanaskan. Dia panaskan air yang berada di dalam bikar. Ni tu termostat yang kita nak uji lah. Okey. Yang panjang tajam tu apa cikgu? Itu termometer. Yang ni tak boleh nak sukat suhu badan Pan. Tak boleh. Tak boleh. Yang ni untuk sukat yang macam kita nak buat sepas ni. Yang kalau sukat macam ni cedera kita nanti. Itulah tu, tajam lain macam. Betul. Okey, dia masukkan termometer tu ke dalam air yang dipanaskan. Okey, kita tengok berapa suhu dia tu. Dalam dia naik kan. Dah 70. Dah 70. Okey, kita tengok lagi. Dia naik lagi ni. Sampai mana tu? Tengok dia berhenti. 70. Naik lagi? Naik lagi. 80. Saya rasa 80. Ya. Cikgu, itulah sebab itulah kita tengok video, sebab kalau kita nak panaskan kat sini tak boleh lah cikgu. Betul, dalam studio ni berbahaya. Di bengkel, kalau nak betul-betul kena pergi bengkel lah. Masuk college vocational. Saya ikut cikgu balik nanti. Okey, dia masukkan termostat yang kita nak uji ni ke dalam air yang dipanaskan tadi. Suhu dia lebih kurang 80, tapi sebenarnya semakin meningkat tu. Sebab dia masih dipanaskan. Okey, ni semasa dipanaskan lah kita boleh tengok. Okey, kita tengok pada termostat tu, injap dia terbuka. Nampak tak? Ada ruang. Ruang antara atas dengan bawah tu. Tadi rapat kan? Betul. Bermaksud injap dia terbuka. Jadi coolant dapat lalu lah. Okey, bermaksud termostat ini dalam keadaan baik. Okey. Kalau dia tak baik, apabila kita panaskan dia, mungkin dia tak akan terbuka. Apabila keadaan macam tu, coolant tak akan dapat lalu. Jadi sistem orang panggil sistem penyejukan cecair kita tak dapat berfungsi dengan baik. Sebab itulah kita kena check betul-betul sama ada kita punya injap itu okey ke tak. Nama dia apa? Termostat. Okey cikgu, terima kasih banyak, dan juga pelajar yang telah bersama-sama lakukan ataupun uji kaji tadi kan cikgu. Ujian tadi kan. Sekarang ni kita nak berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Pejam selit kita dah sampai di segmen terakhir lah cikgu. Okey, di segmen ini kita akan membincangkan mengenai kesimpulan dan rumusan tentang apa yang kita belajar hari ini bersama dengan Cikgu Azmizul. Jadi cikgu, apa yang kita belajar hari ini dengan cikgu? Okey, apa yang kita belajar hari ini adalah tentang sistem penyejukan enjin jenis cecair. Okey, apa yang kita perlu tahu dalam topik ini adalah kita ada 9 komponen utama. Yang tu kurang-kurangnya kita tahulah fungsi dan juga di mana lokasi dia. Ini sebagai pengetahuan am jugalah kan. Betul. Sebab selalunya kita ni akan ada kenderaan sendiri. Betul. Jadi kita kena sentiasalah orang kata apa, lihat kita punya komponen okey ke tidak. Kalau tak, bahaya. Betul. Sebab kenderaan ni kita guna hari-hari. Betul cikgu. Okey. Yang daripada rumusan tu kita kena tahu 9 komponen tadi dan ujian 3 ujian tu. Ujian tu untuk kita tahu sistem kita dalam keadaan elok ataupun tidak, sebaliknya. Ataupun Tidaklah, betul lah. Okey. Okey. Itu adalah pelajar perlu tahu 3 benda tu lah untuk dalam sukatan pelajaran ni lah. Okey, yang seterusnya saya nak tunjuk sekali lagi sebagai penutup dia lah. Saya rasa tak sedap hati kalau tak tunjuk benda ni. Apa tu cikgu? Okey, kita tengok sini. Ifah pernah tengok tak ni? Ifah rasa macam doktor punya stetoskop je cikgu. Betul, nama dia stetoskop juga. Okey. Stetoskop. Stetoskop. Okey, tapi mechanical stetoskop. Oh, kita pakai macam ni juga kita pakai. Okey, kita pakai dia untuk menguji water pump. Okey. Water pump ni adalah terkandung dalam 9 komponen utama. Okey, kita akan uji, kita letak pada badan dia. Sebab dalam water pump ni dia ada bearing dia lah. Okey, kalau dia rosak kita akan dengar bunyi yang sangat bising pada stetoskop ni. Okey, bermaksud mekanik akan dapat kesimpulan bahawa water pump ni dah rosak. Sebab adanya bunyi bising. Okey, nampak cikgu dah macam doktor kenderaan orang cakap. Betul. Dalam teknologi otomotif pun ada benda ni. Jangan terkejut kalau pergi ke bengkel tengok asal mekanik ni pakai yang doktor punya. Bukan, ini yang mekanik punya. Okey, baiklah. Itulah sebagai akhirnya pelajar perlu tahu dan capailah objektif yang kita pelajari hari ini. Okey, macam biasalah sebelum kita akhir program kita, Ifat tanya sikit. Apa tips cikgu dapat berikan kepada penonton di rumah macam mana kita nak mahir dalam topik kita hari ini? Okey, yang pertama sekali keyword kita adalah kita kena minat. Saya selalu tekankan kepada pelajar-pelajar yang menyertai kursus vocational di kolej vocational supaya bila mereka nak berjaya di dalam suatu bidang diceburi, dia perlu ada minat yang mendalam. Kalau dia sekadar masuk ikut kawan, kemungkinan dia tak akan dapat kejayaan yang betul-betul berjaya di dalam bidang yang dia ceburi lah. Baik cikgu. Minat yang utama. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya dan penonton di rumah dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sudah banyak ilmu yang kita belajar mengenai automotif hari ini. Secara spesifiknya mengenai sistem penyejukan enjin. Saya harapkan ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar yang menonton. Dan itu kita akan berjumpa lagi pada hari esoknya pukul 2 hingga 4 macam biasa di Mahir Didik TV KPM. Dengan itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Selamat berbuka nanti. Selamat berbuka. Okey.
Didik TV KPM